Assalamualaikum, welcome back to my channel. Apa khabar hari ni? Okay, Assalamualaikum. Saya dapat banyak feedback tentang macam apa tu mengurangkan rekahan di tapak kaki. Okay, DM saya, yang PM saya di Instagram, ada yang PM saya di YouTube channel, ada yang beri komen nakkan petua untuk menghilangkan rekahan di tapak kaki. Okay, sebelum saya cerita tips untuk menghilangkan rekahan di kaki tu, sebelum tu saya nak beritahu contoh ni tapak kaki lah, pasal saya tak boleh nak tunjuk tapak kaki saya. Tapak kaki kita merekah. Okay, salah satu sebabnya adalah ada beberapa sebab. Okay, sebab penuaan, sebab yang lain-lain lah, faktor-faktor lain, tetapi yang paling utama sekali adalah pertama, kita tidak menjaga kaki. Keduanya, tapak kaki kita banyak terdedah kepada panas dan juga lembab secara kerap. Apa maksud saya kaki kita ni, tapak kaki kita ni banyak terdedah kepada panas dan lembab secara kerap. Contohnya macam kita banyak di atas tanah, ataupun macam pekebun, ataupun biasa macam kontraktor, dia banyak terdedah kepada panas. Okey, panas dalam kasut, di luar kasut, tu semua akan mempengaruhi tapak kaki kita menjadi merekah. Okey, selain daripada panas yang kita kerap panaslah, terdedah kepada panas, ataupun tak pakai kasut di luar rumah ke apa kan, itu terdedah kepada panas. Kalau yang satu lagi sebab, iaitu faktor lembab, kelembapan yang terlalu kerap ke atas tapak kaki kita. Contohnya kita swimming. Okey, bila selalu swimming ataupun berenang pun boleh mengakibatkan, selain daripada kulit badan kita kering, sebenarnya kalau yang banyak yang selalu swimming ataupun mandi dekat swimming pool ke, dekat sungai ke, dekat laut ke, kulit sebenarnya akan jadi kering. Okay, selain daripada kulit badan jadi kering, tapak kaki kita juga akan menjadi kering dan merekah. Bila tak dirawat, dia akan jadi merekah dan teruk, yang sampai pedih lah. Bila dia merekah teruk tu, dia akan jadi pedih. Saya tak nak sebut faktor-faktor lain, pasal saya saja tak nak sebut. You all boleh google sendiri dekat internet faktor-faktor lain yang boleh menjadi penyebab kepada tumit kaki kita merekah. Saya akan berikan 2 tips untuk mengurangkan tumit kaki you all daripada merekah. Okey, apa yang saya nak share dekat sini adalah yang saya amalkan selama ini. Okey, yang pertama saya menggunakan Extremely Dry Skin Rescue daripada Vaseline. Okay, ini memang sangat bagus dan dah habis. Saya pun tak order lagi dekat online. Biasanya saya akan beli online saja. Okay, contohnya ini tapak kaki lah. Tu dah habis. Dah bunyi kentut-kentut. Alamak, anak saya pula. Okay, ambil macam ini. Ni contoh kata tumit kaki, sapu di tumit kaki. Okey, contoh ni tumit kaki lah. Tekan aku nak tunjuk tumit kaki aku pula kan. Tak elok lah pula. Bukan saya punya tumit kaki tak elok, maksudnya tak elok lah saya tunjukkan tumit kaki saya kan. Okey, ni contoh kata tumit kaki. So you all letak dekat tumit kaki. Okey, yang kedua, kalau tak nak guna Vaseline Extremely Dry Skin Rescue ni, you all boleh guna Food and Heal Balm. Daripada brand apa ni? Duit. Daripada brand Duit. Dia memang sangat berminyak. Saya suka benda ni dan saya sayang. Saya beli dekat farmasi RM7 saja. Saya beli RM7 ke RM5 macam tu. As you all know, saya memang tak suka beli yang besar-besar. Saya suka try. Kalau saya rasa saya suka, saya akan continue. Tapi pun saya akan beli yang small packs macam tu, supaya saya boleh try. Bila sebenarnya badan kita ni, bila kita guna terlalu lama untuk satu brand ataupun satu jenis produk ni,
dia akan immune dan dia tak ada efek pun pada kita punya kulit. So you all kena biasa tukar, ataupun 1, 2, 3 bulan ke macam tu, you all tukar kepada brand-brand lain atau produk-produk lain untuk biar kulit kita serasi dengan banyak brand. Pasal bila satu brand je ataupun satu produk saja, dia akan jadi immune. Okay, dia punya texture, okay, macam tadi Vaseline tu, dia macam lotion macam ni kan. Selekehnya aku ni. Okay, dia akan warna putih macam ni. Tetapi kalau yang Foot and Heal Balm ni, dia akan berbentuk macam jelly. Bentuk jelly. So sama juga, you all letak di tumit kaki. Tapi boleh guna terus juga. Okay. So ini tekstur dia memang berminyak lah. Memang bagus. You boleh tengok, try. Bila letak kat tapak kaki, memang sangat bagus. Okay, you all tanya saya kan, bila nak letak benda ni, letaklah suka hati korang. Lepas mandi ke, lepas solat ke, sebelum tidur ke. Bila banyak kali kita apply dekat kulit kita ataupun tumit kaki kita, lagi baguslah. Bila ada kelembapan yang macam tu, jadi dia akan cepat meresap ke tumit kaki kita dan dia akan mengurangkan rekahan-rekahan tu. Okay. Okay, yang ketiga, saya lap lah. Saya lap supaya senang nak apply yang nombor 3. Okay, yang nombor 3 saya gunakan petroleum. Okay, ini pun jelly juga, petroleum jelly. Okay, brand dia ada macam-macam brand. Ada yang Vaseline, tapi saya beli yang brand murah sikit. Saya saja cuba try. Ini harga dia lebih kurang RM4, beli di farmasi dan juga ataupun boleh beli online. Okay, teksturnya macam ini. Okay, teksturnya berbentuk jelly, sama macam yang tadi tu, sama macam ni, tapi dia lebih likat. Okay, dia lebih likat. Okay, sebenarnya bila jika dia lebih likat, dia punya minyak lebih banyak. Dan yang kat sini dia tulis dia ada olive oil dengan vitamin C. Okay, so ni lagi bagus compared to tiga-tiga tadi. Saya rasa ni paling bagus untuk saya. Dia lebih likat dan lebih berminyak. Okay, ni kalau you all boleh nampak, dia lebih berminyak. Jika lebih berminyak, dia punya heals dekat kita punya tapak kaki tu, dia punya healing proses tu untuk di tapak kaki kita tu lagi bagus. Okay, so you all letak. Okay, ada yang tanya saya, sama ada nak letak macam ini, biarkan saja, nanti tak melekit ke dekat lantai bila kita berjalan-jalan. Okey, apa yang saya buat selepas saya letakkan jelly ni ataupun lotion dekat tapak kaki saya. Ni contohnya tapak kaki. Saya tahulah ni tangan. Saya umpamakan ini adalah kaki saya. So apa yang buat, kita dah letak dua-dua tapak kaki kan, ni tumit kita kan. So letaklah semua dekat bahagian atas sekali. So setelah guna lotion ni semua, tapi kita masih lagi nak bekerja ataupun nak bergerak-gerak satu rumah. So apa yang perlu buat, you all pakai stokin. Okay, pakai stokin. Bila pakai stokin, lotion ni ataupun jelly-jelly ni, dia akan duduk diam lah dekat boleh heals lah. So dia tak akan melekat-lekat dekat lantai. Jika oil ni semua, oil ataupun lotion yang you all dah letak kat tapak kaki, lepas tu you all bergerak, lantai you all tu semua akan berminyak. Okay, akan melekit-lekit. So untuk mengelakkan, nanti leceh pula kan, nak mop, nak apa semua, tapi masa yang sama kita masih lagi nak bergerak satu rumah.
So apa yang perlu buat, you all pakai stokin dan pakai slipper. Lepas tu boleh jalan satu rumah, ataupun kalau tak ada slipper dekat rumah, pakai saja stokin ni ke, stokin bola ke boleh pakai. Lepas tu boleh buat kerja macam biasa. Sangat suka ketiga-tiga lotion ni, tapi kalau untuk kaki saya lebih sarankan ini dua lah. Kalau untuk kaki saya sarankan cari brand ataupun produk yang berbentuk jelly ataupun oil. Jelly lah, oil yang telah dikeringkan dipanggil jelly. So ni lagi bagus, dia punya minyak tu lagi banyak. So bila minyak banyak, sebab tumit kaki ni punya kulit tak sama tau dengan tangan. So kaki punya lagi kasar, lagi tebal. Jadi memang kena apply dengan jelly supaya dia lagi meresap, lagi akan moistkan kita punya tapak kaki. So dia akan lagi banyak lah. So compared to lotion. So you all boleh pakai ni untuk kaki. So ingat dekat tumit kaki ni pakai banyak sikit untuk mengelakkan ataupun untuk memperbaiki tumit kaki all yang telah merekah. Okey, letak. Masa yang sama boleh pakai dekat atas kaki juga. Tengok dia sangat berminyak dan bagus. Memang saya sangat suka. Okey, nampak kan minyak dia? So nampak dia punya berminyak tu. See? Sorry, saya lupa nak sentuh sebelum kita apply jelly ataupun lotion ni semua, pastikan you all basuh kaki dulu dan keringkan sekering-keringnya. Okey, jangan ada basah sikit pun. Selepas dah keringkan tu semua, lepas dah basuh, cuci kaki, lepas dah keringkan, pakai lotion dan pakai stokin. InsyaAllah dengan tips ni, tumit kaki you all akan, yang merekah tu akan sembuh balik, akan lembut balik dan akan cantik semula seperti biasa. Maksudnya bila tak merekah tu memang baguslah. So sebab bila merekah tu kulit kaki kita akan rasa pedih. Saya faham apa yang you all rasa, customer. Saya dah banyak rawat customer yang mempunyai tapak kaki yang merekah. Okey, tapi bila rawatan di spa dia akan berbeza lah. Yang ini saya nak cerita, yang saya cerita ni adalah yang you all buat sendiri di rumah dan tak ada kos yang mahal. So ini lebih kurang dalam RM11, yang ini lebih kurang dalam RM5, yang ini dalam lebih kurang RM4. Okay, last but not least, you all kena jaga kaki you all, tapak kaki you all jangan sampai merekah. Jangan muka saja cantik, jangan tangan saja cantik, tapi kaki teruk, tak cantik dan macam orang apa kan. Macam mana you all jaga wajah you all, tubuh badan dan tangan. Apa kata you all rawat sekali ataupun jaga sekali kaki. Kaki memang sangat penting. Sebab bila kaki tu merekah, you all pakai slipper ke sandals ke memang sangat tak cantik. Okey. Okey, semoga video ni tips untuk merawat tumit kaki yang merekah sangat bermanfaat untuk you all semua. You all boleh share dengan kawan-kawan ataupun saudara mara. Ni tak kira kaki merekah, tumit kaki merekah ni lelaki perempuan semua ada. Tapi yang paling teruk sekali kaum lelaki memang tak akan jaga kaki diorang kan. So apa yang saya share pada hari ni, tips ni boleh dibuat, diamalkan pada kaum lelaki dan juga definitely untuk wanita yang saya sayangi. Lupa share dan juga yang belum subscribe, please subscribe sebab saya tengok dalam analytik YouTube studio saya yang paling banyak sekali view saya punya video-video adalah yang bukan subscriber saya. So hopefully you all boleh subscribe video saya, channel saya, sebab lagi banyak info-info dan petua-petua yang sangat menarik untuk you all boleh amalkan seisi keluarga. Seperti biasa, be awesome, be better, be classy. Assalamualaikum.